Masa dia nak balik ke Paka semula, dia melalui jalan Bukit Bauk. Masa sampai di jalan Bukit Bauk tu, tiba-tiba dia dilambai-lambai oleh seorang wanita yang memakai baju kurung dan rambut dia panjang mengurai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Rasanya belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua sahabat-sahabat subscriber. Terima kasih kerana sudi hadir ke channel ini, dan saya doakan semoga anda semua, kita semua dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan seharian. Baik, untuk kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang dialami oleh seorang pemandu kereta sewa ataupun pemandu teksi. Pemandu teksi ni namanya Ishak. Umur dia lebih kurang 65 tahun. Dia ni menetap ataupun tinggal di Paka, Dungun, Terengganu. Ishak ni seorang yang berpengalaman luas lah. Maksudnya dia dah faham, dia dah tahulah selok-belok kawasan ataupun jalan-jalan di negeri Terengganu ni, terutamanya di kawasan Dungun. Bila bercerita tentang pengalaman, dia kata dia ada satu pengalaman yang dia tak boleh lupa dalam hidup dia. Dia kata pengalaman dia ni berlaku ketika tahun 1990, yang mana ketika itu dia masih aktif bekerja sebagai pemandu teksi. Kisah ni terjadi di Bukit Bauk, Dungun, Terengganu. Bila sebut Bukit Bauk ni, semua orang bercerita tentang Bukit Bauk, bahawasanya kawasan itu ada perkampungan bunian. Itu kata-kata orang lah. Jalan kawasan tu selekoh dia agak tajam, lepas tu sempit dan agak sunyi dan gelap lah bila kita melaluinya pada waktu malam. Dan kawasan tu juga banyak mencetuskan kemalangan maut. Masa tu lebuh raya Pantai Timur belum lagi wujud. Tapi Ishak ni pada mulanya dia tak berapa nak percaya tentang misteri-misteri, cerita-cerita yang seram yang dialami oleh orang lain ketika melalui jalan Bukit Bauk tu. Bila lepas dia sendiri mengalami peristiwa ni, dia sendiri pun dah percaya yang memang wujudnya misteri di kawasan tersebut. Cerita dia begini, pada satu malam dia menghantar dia punya penumpang ni ke Kuala Abang. Masa tu dah malam lah. Masa dia nak balik tu, kalau kira memang dah larut malam dah. Dah hampir pukul 1 pagi dah masa tu. Masa dia nak balik ke Paka semula, dia melalui jalan Bukit Bauk. Masa sampai di jalan Bukit Bauk tu, tiba-tiba dia dilambai-lambai oleh seorang wanita yang memakai baju kurung dan rambut dia panjang mengurai lah. Pada mulanya si Ishak ni dia tak nak berhentikan kereta dia, sebab ialah pukul 1 pagi, tengah malam sangat dah. Takkanlah ada orang nak tumpang lagi kereta dia, tambah-tambah di kawasan yang tak sepatutnya lah. Masa mula-mula dia tak naklah berhenti, tapi dia fikir mungkin orang nak dalam kecemasan ke apa ke. Jadi dia ambil keputusan dia berhenti juga. Jadi bila dia berhenti kereta tu, baru dia perasan yang wanita tu, dia kata dalam lingkungan, umur dia dalam lingkungan 20-an macam tu lah, masih muda lagi. Wanita tu merayu-rayu kepada Ishak supaya menghantarnya ke rumah orang tua dia lah, yang terletak tidak jauh daripada situ. Masa tu juga dengan nada sedih sebabnya wanita itu merayu. Dia kata dia kehilangan barangan peribadi dia semualah. Itu yang menyebabkan Ishak tak sampai hatilah melihat keadaan wanita itu. Jadi dia pun tanpa berfikir panjang, dia
mempersilakanlah wanita itu masuk ke dalam teksi dia untuk dihantar pulang. Masa tu juga Ishak berjanji dia takkan ambil tambang lah, dia tolong hantar wanita itu ke rumah dia lah, tanpa mengenakan apa-apa bayaran. Masa duduk dalam kereta tu, wanita itu hanya memberitahu nama dia je, lepas tu diam 1000 bahasa. Tapi dalam hati Ishak ni, dia rasa nak tahu lebih detail lagi kalau boleh. Baju wanita ini agak orang kata berkedut-kedut lah. Walaupun pakaian dia agak berkedut macam tu, tapi bau dia agak wangi, menyebabkan yang si Ishak ni tak mengesyaki apa-apa dah masa tu. Lepas tu tak lama kemudian, kereta yang dipandu oleh Ishak ni sampailah ke destinasi yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Lepas tu wanita tu pun keluar daripada kereta Ishak dan mengucapkan terima kasih. Lepas tu dia terus belah je, terus pergi macam tu je. Ishak pun dah tak fikir panjang lagi, dia pun terus beredar lah. Tetapi selepas 2-3 hari lepas tu, Ishak kata rezeki dia sebagai pemandu teksi ni semakin bertambah selepas kejadian tu. Tak tahulah kebetulan ke apa, wallahualam. Jadi dia pun pelik lah. Dia rasa pelik. Makin ramai pelanggan-pelanggan yang menggunakan khidmat dia untuk menghantar ke destinasi yang hendak ditujui tu, terutamanya destinasi jarak jauh. Jadi bila jarak jauh ni, tambang dia lebih mahal sikit lah. Jadi oleh kerana itu, Ishak ni rasa tak sedap hati lah. Dia nak tahulah lebih lanjut peristiwa yang dia alami ni. Jadi dia ambil keputusan, dia pergi ke rumah wanita yang dia jumpa malam tu lah. Bila dia pergi sana, memang betul ada rumah di situ, dan dia pun disambut oleh ibu bapa kepada wanita tersebut. Bila masuk dalam rumah, Ishak pun berceritalah apa yang dia alami beberapa hari yang lepas. Masa dia bercerita tu, tiba-tiba mak dan ayah kepada wanita itu terkejutlah dan menangis teresak-esak. Dalam keadaan itu, Ishak tanyalah kenapa ni. Jadi mereka berdua ni pun ceritalah yang sebenarnya anak mereka ni dah meninggal akibat kemalangan jalan raya di Bukit Bau itulah, sebulan sebelum si Ishak menemui kelibat dia. Siap naik teksi sekali, hantar ke rumah sekali. Lepas Ishak mendengar penjelasan tu, Ishak pula yang terkejut. Tadi mak bapak dia yang terkejut, sekarang ni Ishak pula yang terkejut. Lepas tu dia tanya berkali-kali untuk mendapatkan kepastian lah. Sebab dia macam percaya tak percaya je. Jadi untuk mengesahkan yang anak mereka ni dah mati, mereka berdua ni bawa Ishak ni ke tanah perkuburan, yang mana dia tunjuklah kubur, inilah kubur anak dia. Selepas dia Ishak tahu cerita sebenar, lepas tu dia demam 2 hari. Lepas demam 2 hari tu, dia pun terfikir jugalah apa hikmah di sebalik kejadian ini. Sekarang ni dia lebih orang kata pasang lagu-lagu tu dia dah stop. Sekarang ni dia lebih pada pasang alunan ayat-ayat suci Al-Quran, terutamanya bila dia memandu di waktu malam. Itu hikmah jugalah. Jadi cerita ni tamatlah di sini. Jadi saya mohon maaf jika ada salah silap di sepanjang penceritaan saya. Terima kasih kerana anda menonton sehingga tamat video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan kita jumpa lagi di lain-lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.